Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda seorang warga Amerika drama dari 2021, bertajuk The Unforgivable. Ruth Slater, yang telah dipenjarakan selama kira-kira 20 tahun kerana membunuh seorang polis, akan dikeluarkan pagi ini. Semasa dia berkemas, dia teringat kenangan bersama adik perempuannya Katie. Dia menulis beberapa surat kepada Katie semasa dia berada di penjara, tetapi tidak mendapat sebarang balasan. Dia menulis surat lain untuk memberitahu dia akan meninggalkan penjara. Katie telah diterima pakai oleh seorang yang terlalu melindungi keluarga. Dia mengalami banyak trauma zaman kanak-kanak, jadi dia sentiasa paranoid dan hilang fikiran. Pada hari yang sama, semasa dia memandu di jalan raya, dia merempuh sebuah kereta dan mengalami kemalangan. Ruth bertemu dengan pegawai parolnya, Vince, yang memberitahunya 10 arahan seorang banduan yang dikeluarkan pada parol. Dia memberitahunya bahawa perkara penting ialah mendapatkan pekerjaan. Dia menjawab dia mempunyai pekerjaan, tetapi dia mendesak dan memberikannya kad kepada syarikat ikan. Sementara itu, Keith, anak sulung polis yang Ruth membunuh, mengejarnya dengan motif membalas dendam atas kematian bapanya. Vince membawa Ruth pulang, di mana dia diperkenalkan dengan peraturan asrama dan dibawa ke biliknya. Keith melawat abangnya Steve di tempat kerjanya, dan memberitahunya bahawa Ruth telah dibebaskan, dan mereka harus bekerjasama untuk membalas dendam atas kematian bapa mereka. Steve berkata, "Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih." Bahawa dia mempunyai keluarga untuk dilindungi dan tidak akan melakukan apa-apa untuk menjejaskan masa depan anak kecilnya. Dia memberitahu abangnya bahawa dia tidak berminat untuk membalas dendam dan dia juga harus melepaskannya. Katie dibawa ke hospital. Ibu bapa angkatnya meminta dia tinggal bersama mereka buat sementara waktu, kerana bimbang kemalangan itu mungkin disebabkan oleh trauma zaman kanak-kanaknya, dan pencetusnya mungkin Ruth telah dibebaskan. Di asrama, Ruth memikirkan tentang kakaknya dan cuba mencari alamatnya, tetapi tidak berjaya. Dia menerima panggilan daripada Keith yang menggelarnya sebagai pembunuh polis dan menamatkan panggilan. Apabila dia kembali ke biliknya, rakan sebiliknya sedang menggeledah begnya. Dia bergaduh dengannya. Bekas pangsapuri mereka di mana pembunuhan berlaku, kini dihuni oleh keluarga baharu. Keesokan harinya, dia pergi ke tempat dia bekerja sebagai tukang kayu. Pemiliknya tidak menggajinya lagi, jadi dia menelefon syarikat ikan dan mula bekerja di sana. Selepas dia selesai bekerja pada hari pertama, dia pergi ke perpustakaan untuk menyemak imbas sejarah penggunaan kakaknya, dan kemudian pergi ke rumahnya dahulu. Sambil dia melihat rumah itu dari jauh, dia masih ingat pada hari kejadian itu berlaku, polis berada di sekeliling rumah untuk mengusir dia dan dia kakak dari rumah. Dia berkeras tidak akan keluar, dan polis masuk ke dalam rumah dan ditembak. Semasa dia melihat rumah itu, pemilik baharu John menghampirinya. Dia memberitahunya dia datang untuk memeriksa rumah itu kerana dia pernah bekerja di rumah itu. John menjemputnya masuk dan memperkenalkan dia kepada isterinya Liz. Dia mengingati kenangannya bersama Katie di seluruh rumah, terlupa dia perlu menaiki bas. John menawarkan untuk memandunya pulang. Dalam kereta, dia mengetahui bahawa John ialah seorang peguam pro bono, tetapi dia bekerja dalam sektor korporat sebagai dana amanah peguam. Dia memberitahu John dia memerlukan peguam keluarga. John, siapa tahu dia telah berbohong terus dari mulakan, berhadapan dengannya, bertanyakan apa sebenarnya yang dia mahukan, dan dia menerangkan situasinya kepada John. Dia memberitahunya dia telah menulis surat kepada kakaknya dan hanya ingin tahu sama ada dia baik-baik saja. John berasa belas kasihan dan memutuskan untuk membantunya. Dia memberikan kadnya dan meminta dia menghubunginya. Katie bercakap dengan kakak angkatnya, dan memberitahunya bahawa dia mempunyai kenangan masa kecilnya, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengetahui apa itu. Dia berkata dia sentiasa bersama seorang wanita di berkelip, jadi kakaknya mencadangkan agar mereka cuba mencari wanita itu, tetapi Katie menolak tawaran itu. Ruth melihat pusat pembinaan, masuk dan bercakap dengan pekerja itu jika dia boleh bekerja di sana. Mereka menjawab mereka bekerja untuk sebuah NGO, dan tidak mempunyai dana untuk lebih ramai pekerja. Dia membina pendirian dalam beberapa minit, mengejutkan pekerja itu, yang kemudiannya memintanya bekerja dengan segera. Vince bertanya sama ada dia memberitahu bosnya dia bekas banduan dan dia menjawab negatif.
Selepas bekerja pada suatu hari, dia menelefon John, dan berkata dia berhak untuk marah kerana dia tidak memberitahu kebenaran, tetapi dia harus membantunya menghubungi kakaknya. Dia memintanya untuk melawat pejabatnya. Liz menghubungi pengurus hartanah untuk bertanya tentang Ruth, dan mereka memberitahu dia tentang jenayah yang menyebabkan Ruth disabitkan kesalahan. Liz menuduh suaminya menyembunyikan Ruth kebenaran daripadanya. Dia memberitahunya dia boleh melakukan apa sahaja secara profesional, tetapi dia tidak sepatutnya membawa Ruth ke rumahnya lagi. Satu parti dianjurkan untuk polis, di mana salah seorang daripada polis memberitahu Steve tentang Ruth dan tempat kerjanya. Dia memanggil abangnya dengan marah, dan bertanya mengapa dia tidak dapat melepaskan isu itu. Keith menuduhnya melupakan bapa mereka. Dia memberitahunya kehidupan mereka musnah akibat perbuatan Ruth, dan mereka perlu mengambil semula. Dendam, Steve melawat ibu mereka dalam keadaan koma, dan berasa sangat teruk. Steve melawat Ruth di tempat kerja, berpura-pura menjadi seorang daripada lelaki yang menghantar kayu. Dia menghargai kerjanya dan berkata ibu bapanya mesti berbangga dengannya. Ruth menjawab ibu bapanya sudah tiada dan berkata, hidup diteruskan. Kata-katanya membuatkan Steve marah. Dia mencuri gambar Katie dan mula merancang dendamnya. Dia bertemu abangnya, dan mereka membuat rancangan untuk membalas dendam terhadap Katie. Ibu bapa angkat Katie menerima surat daripada John, meminta mereka berjumpa dengan Ruth sekurang-kurangnya sekali. Ibu bapa angkat berunding jika mereka harus pergi ke mesyuarat. Isteri Rachel bersetuju untuk pergi, tetapi suaminya menolak. Semasa mereka berbual, Emily, anak perempuan mereka, mencuri dengar dan mendengar semua tentangnya. Di syarikat ikan keesokan harinya, tersiar khabar bahawa Ruth adalah pembunuh polis, dan Patty, salah seorang rakan sekerjanya, menyerangnya. Vince membawanya memandu untuk membuat dia berasa lebih baik. Dia memberitahu ibu bapa Katie kepadanya telah bersetuju untuk memberinya penonton. Kemudian, selepas ibu bapanya keluar dari rumah bersama Katie, Emily mencari seluruh rumah mencari surat yang dihantar Ruth kepada Katie. Mesyuarat dijadualkan, dan mereka semua tiba. Bapa Katie menegaskan bahawa perintah nombor kontak adalah diberikan oleh mahkamah, kerana Katie telah melalui banyak isu dan berhak mendapat peluang untuk mendapatkannya kehidupan yang baik, dan Ruth harus memberinya peluang itu. Mereka memberitahunya Katie tidak mempunyai sebarang ingatan dia dan dia tidak sepatutnya cuba menghubunginya. Dia bertanya sama ada suratnya dihantar kepada Katie, dan mereka memberitahunya bahawa mereka tidak menunjukkan kepada Katie mana-mana surat itu, yang menyebabkan dia marah. Semasa meninggalkan pejabat, Rachel memberitahunya bahawa dia tidak memusnahkan mana-mana suratnya. Emily mencari semua surat dan membacanya. Kemudian, Ruth marah dan memusnahkan bengkelnya. Dia menerima panggilan daripada Emily, yang meminta berjumpa dengannya, dan mereka menjadualkan untuk bertemu. Emily ponteng sekolah untuk berjumpa dengan Ruth. Ruth memberitahu dia berharap dia berpeluang pergi ke sana sekolah, tetapi dia tidak dapat pergi ke sekolah kerana adik perempuannya terlalu muda. Dia kata dia akan melakukan apa sahaja untuk adiknya. Mereka berdua berkongsi kenangan manis mereka mempunyai Katie. Emily memberitahu Ruth bahawa Katie telah trauma dan tidak ingat dia sama sekali. Meninggalkan Ruth, Emily memberitahunya bahawa Katie akan berada di konsert pianonya pada pukul 4 petang, dan dia boleh pergi ke sana untuk melihatnya. Steve pulang ke rumah, dan menangkap adiknya Keith bersetubuh dengan isterinya. Dia memukulnya, meninggalkan tempat itu dengan marah, pergi ke rumah bapanya, dan mengambil pistol. Ruth, sebaliknya, cuba menelefon John untuk mengetahui sama ada dia boleh pergi berjumpa Katie. John tidak menjawab panggilannya, jadi dia memutuskan untuk melawat rumahnya. Dia bertemu dengan Liz, yang menjerit kepadanya dan meminta dia meninggalkan rumahnya. Dia berkata Ruth kehilangan haknya untuk melihat Katie ketika dia membunuh polis, dan menderita kerana kesalahannya sendiri. Dalam tangisan, Ruth meminta Liz untuk membantunya menghubungi John, supaya dia dapat melihat kakaknya. Letih, dia menjerit bahawa dia melindungi Katie. Liz bertanya kepadanya apa sebenarnya yang berlaku pada hari itu, dan dia memberitahunya bahawa Katie ialah orang yang membunuh polis itu, tetapi dia menyalahkan adiknya, kerana dia baru berusia 5 tahun. Liz memutuskan untuk membawanya ke konsert. Semasa mereka memandu melalui kedai aiskrim, dia masih ingat kenangan terakhir yang dia habiskan bersama Katie sebelum dia ditangkap.
Apabila mereka sampai ke lokasi, dia menerima panggilan daripada Steve yang telah menculik Emily menyangka dia adalah Katie. Steve memintanya untuk bertemu di lokasi yang ditetapkan. Selepas sampai di sana, dia merayu Steve untuk meninggalkan Emily dan berkata Emily tidak bersalah. Dia menganggap Steve adalah anak lelaki mendiang polis dan menyatakan kekesalan. Dia mengatakan bahawa ayahnya seorang yang baik hati. Liz, yang berada di luar, menghubungi polis. Katie berada di konsert bermain piano. Sambil bermain dia mengingati semua kenangannya bersama Ruth dan bagaimana Ruth ditangkap di hadapan kedai aiskrim. Polis tiba, mereka menangkap Ruth dan Steve dan Vince datang untuk menjaga Ruth dan dia dibebaskan. Ketika dia mula melangkah pergi, dia menyedari bahawa ibu bapa Emily dan Katie telah datang untuk menjemput Emily. Katie, yang kini mengenali kakaknya, akhirnya bertemu dengan Ruth dan memeluknya dengan penuh gairah. Tamat. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.